Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafur dzur rahmati law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan Dia mempunyai sifat kasih sayang. Jikalau Allah Subhanahu wa taala itu mahu mengazabkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, sudah pasti Allah Ta'ala boleh segerakan kepada mereka azab. Bahkan bagi mereka itu satu janji, lan yajidu min dunihi mau'ilah, bahkan bagi mereka itu satu masa yang dijanjikan, yang ketika itu mereka sekali-kali tidak akan dapat tempat yang berlindung. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, itulah tempat-tempat ataupun negeri-negeri kediaman mereka yang telah kami binasakan mereka ketika mana mereka melakukan kezaliman. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan tempat kebinasaan mereka itu sebagai janji, sebagai waktu yang dijanjikan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 58 dan 59. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita sambung perbincangan kita daripada tafsir surah Al-Kahfi, yang pada malam ni insya-Allah kita masuk ayat ke-58 dan 59. Yang semalam kita bincang ayat ke-57. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik. Dalam ayat yang semalam kita ada bincang berkenaan dengan tentang Allah Ta'ala nyatakan siapakah manusia yang paling zalim apabila mereka berpaling daripada mendengar kebenaran. Apabila kita memberitahu pesanan-pesanan yang baik, nasihat yang baik untuk dia selamat dekat akhirat nanti, tiba-tiba dia berpaling. Tiba-tiba dia berpaling, makanya Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan itulah manusia yang zalim, kata Allah Taala. Jadi bentuk mereka berpaling ni caranya adalah mereka tak mahu faham dan buat-buat tak faham. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat tu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu, tertutup hati mereka daripada memahami. Mereka buat-buat tak faham. Kita cerita-cerita, buat-buat bukan tak faham, dia faham, tapi dia buat-buat tak faham. Walaupun dia akur itu adalah satu kebenaran, tetapi dia tak boleh nak ikut, sebab ada kepentingan dan sebagainya lah. Maka disebabkan itu mereka itu tidak tidak mengambil serius terhadap apa yang disampaikan oleh Allah SWT. Disebabkan itu mereka berpaling daripada pesanan dan nasihat daripada Allah SWT. Yang keduanya, bentuk mereka berpaling itu adalah mereka seakan-akan telinga mereka itu tertutup, ataupun dalam bahasa kita sekarang ni, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kita cerita segala kebenaran, dia masuk, lepas tu keluar di sinilah. Jadi dia tak memberi kesan kepada kehidupan mereka. Jadi tindakan yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka zalim. Mereka tidak mahu menerima kebenaran yang disampaikan oleh Allah SWT dengan dua bentuk tadi itu. Apabila itu yang mereka lakukan, maka implikasinya adalah hati mereka tertutup dan tidak mendapat hidayah.
Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati mereka itu tidak terbuka untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita bincang dalam perbincangan kita yang semalam lah. Pada malam ni kita baca ayat ke-58 59. Allah Taala kata wa rabbukal ghafuru dzur rahmati law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan Tuhan engkau wahai Muhammad, Tuhan yang Maha Pengampun, dan dia mempunyai sifat belas kasihan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan, sudah pasti Allah Taala boleh menyegerakan kepada mereka azab. Bahkan bagi mereka itu satu waktu yang dijanjikan, yang mana apabila sampai pada ketika itu, mereka tidak akan mendapat sebarang bantuan dan perlindungan daripada sesiapa pun, kecuali daripada Allah Ta'ala sahaja yang boleh membantu mereka. Kata Allah Ta'ala, itu adalah qura, tempat, negeri, kawasan, yang mana kami telah binasakan mereka ketika mana mereka melakukan kezaliman, dan kami jadikan tempat kebinasaan mereka itu sebagai satu waktu yang telah dijanjikan. Tu ayat dia. Dalam ayat ni, kalau kita tengok dalam ayat sebelum, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu tentang bagaimana golongan-golongan kufar itu mereka berpaling daripada kebenaran. Berpaling. Jadi bila berpaling daripada kebenaran, menandakan mereka itu bakal masuk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi azab. Bila Allah Ta'ala nak bagi azab ni, sama ada dia akan bagi azab yang berbentuk segera, ataupun azab yang diberikan itu berbentuk lambat lagi. Azab yang berbentuk segera tu maksudnya Allah Ta'ala bagi kehancuran semasa di dunia lagi. Adapun azab yang akan dilambatkan iaitu merojok kepada alam akhirat. Jadi dalam ayat yang kita bincang ni, ayat 58-59 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dia kalau nak bagi azab kepada orang-orang yang telah melakukan pengingkaran terhadap Nabi Muhammad, menganjing ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi penghinaan kepada orang-orang Islam, sebab kebanyakan orang Islam pada era itu ramainya di kalangan orang-orang miskin. Dan orang-orang Quraisy pada ketika itu adalah orang kaya. Jadi bila ada orang kaya, dia pandang hina kepada orang Islam. Jadi tindakan mereka itu jahat sebenarnya. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kalau nak bagi azab, boleh. Tak ada pelik. Allah Taala nak bagi hancur pada mereka pada ketika itu juga, boleh. Allah Ta'ala nak bagi kehancuran kepada masyarakat Arab Mekah pada ketika itu, seperti mana Allah Ta'ala bagi kehancuran kepada kaum Ad, seperti mana yang Allah Ta'ala bagi pada kaum Thamud, seperti mana Allah Ta'ala bagi pada kaum Lut, yang mana mereka melakukan kejahatan dan Allah Ta'ala terus datangkan azab pada ketika itu. Bahkan kalau kita tengok daripada sudut kekuatan mereka, amat kuat. Masyarakat dulu, contoh macam kaum Ad yang diceritakan dalam Al-Quran, wa yunhitunal jibala buyuta, mereka boleh pahat bukit, dia orang buat rumah dalam bukit itu. Maksudnya kuatlah. Begitu juga kaum Lut. Kalau kita tengok kaum Nabi Lut alaihi salam, mereka melakukan amalan seks songsang pada ketika itu, yang menyebabkan datang Nabi membaiki apa yang dilakukan oleh mereka, dan mereka tak pakai. Bahkan mereka melawan pula Nabi Lut alaihi salam, dan akhir sekali dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semasa di dunia lagi, bukan tunggu dekat akhirat. Jadi Allah Ta'ala kalau nak buat begitu kepada kaum Arab Quraisy pada ketika itu tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kejahatan yang mereka lakukan terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad itu dah melampau. Mereka menganjing apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan fitnah-fitnah terhadap ajaran Islam. Ingat balik kita cerita daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tu, kita ada cerita tentang bagaimana fitnah yang dilakukan oleh masyarakat Arab Mekah terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mengatakan bahawasanya tidak ada kehidupan lepas daripada mati. Kita mati, dia pakai mati, tidak dibangkitkan balik. Ada pula versi yang kedua pula, dia kata memang kita akan dibangkitkan lepas pada mati, tetapi kita tak akan berjumpa pula dengan Tuhan. Ini ajaran-ajaran yang mereka cipta oleh masyarakat Arab, dan itu sudah melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Ta'ala kalau nak bagi hancur, Allah Ta'ala boleh bagi hancur. Tapi Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Kenapa? Sebab umat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat beza konsep umat dalam pemahaman ajaran Nabi dulu dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ni dia tak seperti mana kaum Bani Israel. Umat bagi kaum Bani Israel hanya khusus untuk kaum Bani Israel.
Sebab Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mereka diutuskan untuk kaum Bani Israel sahaja. Diandaikan kita orang Melayu hidup pada ketika itulah, andainya kita hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, apakah kita dituntut untuk ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam? Tak. Sebab Nabi Musa alaihissalam ni diutuskan untuk kaum tertentu, untuk kaum Bani Israel. Kita orang Melayu, kita tidak dituntut untuk ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga kita tidak dituntut untuk ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi dulu diutuskan untuk kaum tertentu, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua manusia. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata, yub'atsu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Para nabi dulu diutuskan untuk kaum tertentu, padahal aku diutuskan untuk semua manusia. Jadi bila kita sebut umat, dalam pemahaman Nabi Musa alaihissalam tu terfokus kepada kaum Bani Israel. Jadi kalau ada bangsa lain, apakah dituntut untuk ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam? Tidak dituntut. Kan? Hanya menerima konsep tauhid. Segi syariatnya tidak. Begitulah berlaku pada zaman Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang sebagainya lah sebelum tu kan. Tapi beza umat Nabi Muhammad. Bila kita sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jangan dok faham hanya orang Islam je. Tak. Orang Islam tu salah satu entiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, akhir zaman ni semua itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham dulu bila kita sebut konsep umat. Jadi bila Allah Taala dia berinteraksi bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berinteraksi tu tak sama macam umat-umat dulu, tak. Umat dulu Allah Taala kalau mereka melakukan kejahatan, Allah Taala bagi hancur terus. Seperti yang Allah Taala hancurkan kepada Firaun laknatullah alaih. Caranya Allah Taala matikan dia, caranya Allah Taala jadikan dia lemas dalam laut. Serupa juga pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang nama Qarun, angkuh, sombong dengan kekayaan sehingga sanggup untuk melakukan berusaha untuk nak menjahanamkan Nabi Musa alaihissalam, dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan tenggelamkan dia dalam bumi dengan harta-harta dia. Sehingga kan kita pada hari ini pun panggil harta Qarun. Walhal Qarun itu bukan nama harta. Qarun itu nama orang yang memiliki harta. Jadi itu cara Allah Taala buat pada umat dulu. Begitulah berlaku pada kaum Ad, begitulah berlaku pada kaum Samud, begitulah berlaku pada kaum Nabi Lut, begitulah Allah Taala lakukan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam dan sebagainya. Tapi perkara itu tidak dilakukan oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut tadi bukan semata-mata pada orang Islam je, bahkan kepada orang bukan Islam yang dikatakan sebagai umat akhir zaman. Jadi kita kena ingat Abu Lahab, Abu Jahal itu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang pada hari ini, kita Muslim, lepas tu kita jumpa orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu kalau dia melakukan walaupun dia tidak beragama Islam, walaupun agamanya Hindu, walaupun agamanya Buddha, walaupun agamanya Yahudi, dia juga dikira sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila dia berinteraksi dengan umat dahulu, sifatnya adalah dia buat datangkan azab pada ketika itu, azab di dunia Allah Taala bagi. Tapi beza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi Muhammad sallam kata, dia Nabi, baginda Nabi ni minta dengan Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara yang Allah Taala makbulkan semua kecuali satu. Tu ada hadis Nabi sallam. Yang pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya jangan didatangkan azab kepada umat Nabi Muhammad itu dengan tenggelamkan mereka di dalam bumi, seperti mana yang Allah Taala lakukan kepada kaum Nabi Lut, seperti mana yang Allah Taala lakukan kepada Qarun. Itu pernah diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyatakan doa tu dimakbulkan oleh Allah Taala. Satu. Yang keduanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allah Subhanahu taala supaya tidak didatangkan azab ataupun bencana kepada umat ni berlanjutan sampai bertahun-tahun. Nak bagi azab ni mungkin setahun, 2 tahun, jangan sampai lama sangat seperti mana Allah Taala lakukan kepada umat-umat dahulu, dan doa itu pun juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada doa yang ketiga tidak dimustajabkan oleh Allah, doa Nabi sallam, iaitu Nabi sallam pernah meminta dengan Allah Taala supaya bagi umat ni semuanya bersatu, berteguh hati semua. Semua tu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Semua tu jadi Islam laka, dan doa tu tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tu adalah beberapa kupasan daripada ulama-ulama hadis berkenaan dengan hadis tersebut. Antaranya pengajaran kita boleh ambil kat situ, doa ni dia mesti berkaitan dengan sesuatu yang real. Dia tak boleh kita minta satu benda yang luar daripada realiti, tak boleh.
Apabila kita sebut umat berpecah, manusia ni berbeza-beza, itu adalah realiti. Start zaman dulu sampai akhir dunia, manusia ni dia tak akan bersatu, dia akan berbeza. Kita tak payah cerita jauh. Kita cerita tentang Nabi Adam AS dengan anak dia, Qabil dan Habil. Berpecah dah kat situ. Berbeza di situ sehingga berlaku bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Lepas tu berlaku pada era Nabi Nuh AS. Bagaimana Nabi Nuh AS, bagaimana umat dia berlawan dengan dia. Bahkan yang lawan itu adalah anak dia sendiri. Jadi perbezaan itu tetap berlaku. Tiba-tiba kita minta supaya semua tu bersatu, semua tu berpegang teguh dengan tali Allah. Benda tu dia tak boleh berlaku. Sebab itu benda itu telah didoakan oleh Nabi SAW dan doa itu tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Itu satu poin lah. Yang anda nak sebut ni poin yang ke atas tu. Yang Nabi SAW minta supaya semua umat ni tidak dibinasakan dengan tenggelamkan dalam bumi, dengan cara tidak dihancurkan seperti mana terkena kepada kaum dulu. Doa itu dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia tak akan bagi azab masa tu juga kepada umat apabila melakukan kejahatan, penindasan, memberi kufur kepada Allah, kan? Allah Taala tak akan bagi azab pada ketika itu juga. Dalilnya Allah Ta'ala tak bagi azab itu di dunia, ayat yang kita baca pada malam ni, ayat 58 dan ayat 59. Allah Ta'ala kata warabbuka al-ghafuru dhu ar-rahmati. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengampun dan juga dhu ar-rahmati, mempunyai rahmat, mempunyai belas kasihan. Kata Allah Ta'ala, lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau Allah Ta'ala nak datangkan azab kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan itu, la'ajjala lahumul azab, sudah pasti Allah Ta'ala boleh segerakan azab tu. Tak pelik bagi Allah. Tapi Allah Ta'ala tak segerakan. Maksud segerakan azab di sini, azab di dunia. Allah Ta'ala tak segerakan. Bahkan kata Allah, ballahum mau'idun, bahkan ada satu masa yang dijanjikan, ada satu ketika nanti yang dijanjikan, la yajidu min dunihi mau'ila, yang ketika itu mereka tidak ada tempat lagi nak berlindung. Tak ada dah. Pada ketika itu, bila sampai time dia, Allah Ta'ala bagi azab kepada mereka, mereka nak cari tempat mereka minta bantuan. Tak ada dah. Sebab hanya yang boleh memberi bantuan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain tidak boleh lagi memberi bantuan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala nyatakan, cuba perhatikan Al-Qura, kampung-kampung. Al-Qura ni kita sebut penempatan. Pada zaman dahulu, yang ahlaknahum, yang kami telah membinasakan mereka, lamma zalamu, ketika mana mereka melakukan kezaliman. Ini merujuk pada kaum Ad, merujuk pada kaum Samud. Itu semua tu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kezaliman yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kezaliman yang mereka lakukan kepada diri mereka sendiri, kezaliman yang mereka lakukan sesama mereka. Allah Ta'ala sebut. Dan Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, yang mana azab ataupun bencana yang ditimpakan kepada mereka itu ketika mana sampai waktu dan ketika yang dijanjikan. Bila sampai masa yang dijanjikan Allah Ta'ala, hancurlah mereka. Begitulah yang Allah Ta'ala pesan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang walau kita tengok daripada sudut asal turun ayat ini, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada masyarakat Arab Quraisy yang telah melakukan kejahatan yang amat besar terhadap Islam dan terhadap Nabi Muhammad SAW, iaitu mereka menganjing ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan bid'ah. Mereka cipta terhadap kepercayaan yang ada dalam Islam. Kononnya mengatakan Islam ni mengajar pada kita tidak ada kehidupan lepas pada mati. Ini bohong yang dilakukan oleh mereka. Ataupun ada yang kata pula ada kehidupan lepas pada mati tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Jadi ini kejahatan yang mereka lakukan, yang kalau Allah Ta'ala nak bagi azab pada ketika itu memang boleh. Tapi tak, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha pengampun, mempunyai belas kasihan, dia pelewatkan, dia lengahkan sehinggalah sampai satu masa yang ditetapkan nanti. Itu cerita ayat dia. Itulah lebih kurang kandungan ayat dia. Kita tengok pada tafsir. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata warabbuka al-ghafur, dan Tuhan kamu, bermula Tuhan kamu wahai Muhammad, al-ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Kalau orang belajar ilmu bahasa Arab dia ada satu tajuk yang dibincang, dia panggil mubtada dan khabar. Mubtada khabar ni subjek predikat. Orang belajar orang putih panggil subjek predikat. Mubtada khabar ni adalah, mubtada itu adalah permulaan kata, al-khabar itu adalah menceritakan apa yang kita mulakan dalam perkataan tadi. Contoh macam kita kata Muhammad itu adalah orang yang bijak.
Muhammad itu adalah orang yang pandai. Jadi Muhammad itu mubtada. Muhammad itu permulaan bagi percakapan. Lepas tu ialah orang yang pandai. Yang tu menceritakan. Dia panggil khabar. Bagi bahasa Arab, apabila sebut mubtada khabar, kaedah dia mubtada itu adalah makrifah. Khabar itu sifatnya nakirah. Apa beza dia? Nak faham dia mudah-mudah dia macam ni. Apabila kita sebut mubtada, dia biasanya mesti ada alif lam. Kan? Alif lam. Kalau tidak ada alif lam pun, dia mesti ada dhamir kat belakang. Macam ayat ni ada dhamir. Rabbuka, Tuhan engkau. Ataupun ada alif lam, iaitu ar-rabbu contohlah. Kan? Biasa dia macam itulah. Dan lepas tu dia punya khabar itu mesti tidak ada alif lam. Tu mudah-mudah nak faham. Contoh macam kita kata ad-dinu nasihatun. Agama itu ialah nasihat. Ad-dinu nasihatun. Jadi ad-din tu ada alif lam, nasihatun tu tak ada alif lam. Dia nakirah dia panggil. Bagi dua Jadi ad-dinu nasihatun. Lepas tu itu mengikut kebiasaan. Bagi kaedah bahasa Arab bila disebut mubtada khabar. Tiba-tiba kita jumpa beberapa perkataan yang dia pergi bubuh juga alif lam pada khabar. Contoh ad-dinu nasihatun, dia pergi sebut ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu alif lam, an-nasihatu pun alif lam. Dia bubuh alif lam juga. Jadi bila mubtada khabar kedua-dua tu ada alif lam, pemaknaan dia cukup mendalam. Dia mempunyai makna yang lain sikit daripada mubtada khabar tanpa alif lam pada khabar itu. Jadi serupalah dalam ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata wa rabbuka al-ghafur. Dia bubuh alif lam kat situ. Wa rabbuka al-ghafur. Bermula Tuhan engkau wahai Muhammad al-ghafur. Al-ghafur. Dia bubuh alif lam kat situ Di sini ni berlaku perbincangan dalam kalangan ulama-ulama Islam Baik. Apabila kita sebut ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu nasihatun. Agama ialah nasihat. Muhammad adalah orang yang pandai. Contoh kita guna ayat Muhammad ialah orang yang pandai. Bila kita sebut orang yang pandai, Muhammad ialah orang yang pandai. Muhammad itu dia pandai, tapi mungkin ada part dia tak pandai. Bukan dia pandai segala-galanya pandai. Jadi bila kita sebut mubtada khabar, bila sebut Muhammad ialah orang yang pandai, kita boleh imajinasi pandai itu dia pandai mungkin dalam beberapa bab, tetapi dalam bab-bab tertentu mungkin dia tak pandai. Tapi kalau kita bubuh dua-dua alif lam, mubtada pada alif lam, khabar pada alif lam. Kan? Ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Bila sebut ad-dinu nasihatun, kita tak bubuh alif lam bermaksud agama itu nasihatun. Bermaksud unsur nasihat itu salah satu unsur penting di dalam agama Islam. Salah satu unsur, bukan satu-satunya unsur ada dalam agama. Jadi unsur nasihat itu dia kurang penting nak dikaitkan dengan agama. Tapi dalam hadis Nabi tak kata ad-dinu nasihatun. Nabi sebut ad-dinu an-nasihatu. Dua-dua alif lam. Jadi dua-dua tu makrifah dan ini mubtada, ini khabar. Bermaksud agama itu adalah nasihat. Dalam maksud agama dan nasihat adalah dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Agama dan nasihat itu dua benda tidak boleh dipisahkan. Bila sebut orang beragama, dia mesti suka memberi nasihat dan suka menerima nasihat. Itu orang agama. Kalau dia orang agama, tiba-tiba dia tak suka memberi nasihat ataupun orang beri nasihat pada dia, dia tak suka, maka dia bukan orang beragama. Itu cara nak faham penggunaan makrifah, mubtada dan khabar yang dua-dua itu adalah makrifah. Baik. Supaya dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala dia sebut wa rabbuka al-ghafur, dan Tuhan engkau makrifah. Al-ghafur pun makrifah, ada lam kan. Jadi bila dua-dua tu mubtada dan khabar itu dia ada makrifah, dua-dua makrifah, menandakan dia menggambarkan Tuhan kamu yang sangat mengampun. Gambarannya sifat pengampunan bagi Allah Taala ni tidak boleh berenggang daripada Allah. Sifat tu mesti ada pada Allah SWT. Kalau orang kata Tuhan ni ada ketika dia tidak mengampun, jadi dia tak boleh diterima akal. Susah nak faham. Susah nak dipahami daripada ayat itu Jadi bila dia kata wa rabbuka al-ghafur, dan Tuhan kamu itu Maha Pengampun, dia nak gambarkan betapa pentingnya sifat al-ghafur itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kupas yang pertama. Yang kedua, Allah Taala sebut al-ghafur ni dia guna perkataan mubalaghah. Sirah mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya sesuatu benda tu beyond, melampau. Terjemahannya melampau. Cumanya dalam terma Melayu bila sebut melampau, dia nampak negatif. Melampau di sini maksud dia merentasi daripada segala-galanya. Itu maksudnya. Itu kata wazan mubalaghah. Kalau kita sebut kita melihat, Allah Ta'ala pun melihat. Jadi Allah Ta'ala melihat itu mubalaghah.
Berbanding kita kita melihat terbatas, tapi Allah Ta'ala melihat dia beyond, dia lebih segala-galanya. Yang tu dipanggil mubalaghah. Maka demikian juga Allah Ta'ala sebut nama dia warabbuka al-ghafur. Dia tak kata warabbuka al-ghafir, dia tak kata lagu tu Al-Ghafir. Dia tak kata Al-Ghafir, dia kata Al-Ghafur. Bermaksud Allah Ta'ala ni dia pengampun, memang mengampun, sungguh-sungguh mengampun. Dia bukan main-main nak ampun orang. Macam tu. Itu penggunaan kalimah Al-Ghafur. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia nak bagi azab pada masyarakat Mekah pada zaman itu yang bermain-main dengan ajaran Islam, yang menganjing Nabi Muhammad SAW, yang melakukan bid'ah pada ajaran Islam, yang buat tuduhan macam-macam terhadap agama Islam itu, memang Allah Ta'ala boleh bagi azab. Tetapi Allah Ta'ala pelengahkan, dia lengahkan azab itu, dan dia pergi sebut yang dia ni Maha Pengampun, amat-amat mengampun. Bukan sekadar dia kata amat-amat mengampun, Zu Ar-Rahmati, dan dia mempunyai sifat kasih sayang. Ni kata Allah Ta'ala. Dan menariknya dalam ayat ni, Allah Ta'ala tak kata Al-Ghafurur Rahim. Dia tak kata lagu tu. Dia kata Al-Ghafuru Zu Ar-Rahmati. Itu yang jadi menarik tu. Apa beza Zu Ar-Rahmati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita terjemah pemurah dan penyayang lah. Tuhan ni pemurah dan penyayang. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala tak kata dia ni pemurah penyayang. Tapi dia kata dia mempunyai sifat penyayang. Tu Zu Ar-Rahmati. Dia ada beza nama, satu lagi sifat. Dia ada nama, ada sifat. Kita contohkan, kita ni kalau contoh nama kita Az-Zaki. Nama kita Az-Zaki ni terjemahan Melayunya orang yang pandai. Orang yang pandai. Orang yang bernama Az-Zaki belum tentu lagi dia memang pandai. Walaupun namanya Az-Zaki. Namanya Az-Zaki. Az-Zaki maksudnya orang pandai. Dia ni nama Az-Zaki ni betul ke dia pandai? Belum tentu. Jadi namanya Az-Zaki. Tapi hakikat dia pandai ke tidak? Belum tentu. Jadi ada orang namanya positif, kadang-kadang sifat dia tidak positif. Jadi adapun Allah Ta'ala dia ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim, nama. Tapi dalam sesama dia bukan semata-mata nama, bahkan sifat pun ada sama. Maka disebabkan ada nama dan sifat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni Zu Ar-Rahmati. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Dan kita terjemah lagi, orang Melayu terjemah lagi lagi mempunyai sifat pengasih, begitu. Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi bandingkan dua nama. Dia pergi iringkan dua nama, Al-Ghafur dan Zu Ar-Rahmah. Kalau kita tengok dalam ayat lain selalu diguna Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Bila sebut Al-Ghafur Ar-Rahim, Ar-Rahim itu maksudnya penyayang yang Allah Ta'ala khusus diberikan kepada orang-orang beriman sahaja. Iaitu merujuk Allah Ta'ala memberi sayangnya ke akhirat nanti. Itu penggunaan kalimah Ar-Rahim. Satu lagi penggunaan kalimah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi sayangnya kepada semua, iaitu di dunia. Mukmin pun, kafir dia bagi belaka. Itu Ar-Rahman. Jadi, bila Allah Ta'ala sebut Al-Ghafur Ar-Rahim, kita tak akan jumpa ayat Al-Ghafurur Rahman. Tak ada. Allah Ta'ala sebut Al-Ghafur Ar-Rahim. Kenapa? Keampunan dosa tu kesannya ke akhirat . Sebab itu Ar-Rahim itu khusus untuk orang yang Allah Ta'ala pilih di ke akhirat. Tapi bila Ar-Rahman, Allah Ta'ala bagi semua. Dia bagi mukmin, kafir. Sebab tu kita jumpa ada orang kafir tu kaya, orang miskin, orang Islam tu miskin. Kenapa Allah Ta'ala bagi kekayaan pada orang kafir, tak bagi pada orang Islam? Sebab Ar-Rahman Allah Ta'ala itu dia bagi semua. Mukmin, kafir dia bagi belaka. Tapi bila sebut Ar-Rahim khusus ke alam akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang ni bila sebut Al-Ghafur mesti Ar-Rahim. Tak akan ada Al-Ghafur Ar-Rahman. Dia tak ada dua tu. Jadi bila kita sebut Al-Ghafur Ar-Rahim, kita faham Allah Ta'ala bagi keampunan dekat akhirat. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak bagi keampunan kepada manusia di dunia. Keampunan tu nak diberikan kepada di dunia. Makanya Allah Ta'ala dia tak sebut Al-Ghafurur Rahim. Dia sebut Al-Ghafuru Dzur Rahmah. Nampak? Zu Ar-Rahmah. Bermaksud dia bukan semata-mata punyai nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan memang dia ada belas kasihan sungguh. Memang ada belas kasihan sungguh. Sebab itu belas kasihan yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala ni bukan kepada orang ke akhirat je. Dekat dunia pun Allah Ta'ala nak bagi. Belas kasihan dalam bentuk Allah Ta'ala bagi keampunan. Keampunan kepada orang kafir. Keampunan kepada orang melakukan maksiat. Jadi keampunan di sini maksudnya apa? Itu satu persoalan pula. Keampunan yang dimasukkan dalam ayat ini bukan maksudnya Allah Ta'ala ampun dosa tu, bukan. Tetapi Allah Ta'ala memberi ruang kepada mereka untuk mereka ni bertaubat kepada Allah. Tu maksud dia. Bukan maksudnya kat dunia tu Allah Ta'ala ampun dosa. Jadi untunglah kafir-kafir tu. Jadi dia kekal dengan kafir, makanya telah diampunkan dosa. Tak, bukan macam tu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang dia akan memberi
keampunan dosa di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala melengah-lengahkan azab yang bakal diberikan kepada mereka. Begitu. Lengah-lengahkan azab. Allah Ta'ala tak bagi azab dekat dunia, tapi Allah Ta'ala bagi azab dekat akhirat. Mungkin Allah Ta'ala bagi azab pada dunia, tetapi Allah Ta'ala bagi ruang lagi untuk mereka bertaubat. Kan? Kalau kita tengok dalam penafsiran dibawa oleh Al-Imam Abu Zuhrah dalam kitab dia Zahratut Tafasir, dia menyatakan, yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melengah-lengahkan azab itu adalah merujuk ketika Mekah. Di fasa Mekah itu Allah Ta'ala tak bagi azab kepada masyarakat Mekah. Tetapi yang dikatakan azab yang bakal berlaku akan datang itu adalah merujuk mereka kalah dalam Perang Badar Al-Kubra. Mereka kalah dan memang berlakulah. Itu ada tafsiran dibawa oleh Al-Imam Imam Abu Zuhrah. Begitu. Baik. Dua. Jadi yang menarik pula dalam komentar yang lain, Allah Ta'ala dia kaitkan dengan dua nama. Al-Ghafur dan Penyayang. Imam Abu Zuhrah dia kata, dua nama ni perlu digabungkan kerana orang yang penyayang baru mudah memaafkan. Kalau kita imajinasikan kepada manusia, manusia ni kalau dia jenis hati yang penyayang, dia mudah memaafkan. Dia susah nak marah orang. Kalau orang sebut, lepas tu dia benci kawan tu, dia susah nak maafkan kawan tu. Sebab apa? Sebab dia benci. Tapi kalau dia ada perasaan kasih, perasaan sayang, apabila orang melakukan kejahatan pada dia, dia mudah nak memaafkan orang. Contoh paling mudah ni mak kita lah. Mak ni dia ada perasaan sayang pada anak. Sebab itu anak ni kadang-kadang buat macam-macam pada mak, buat khianat pada mak lah apa pun, mak ni tetap memaafkan. Kenapa? Sebab mak tu sayang kepada anak. Jadi Imam Abu Zurah kata, menariknya apabila Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan dua nama, Al-Ghafur dengan Dzu Ar-Rahmah. Al-Ghafur Maha Pengampun dengan sifat kasih sayang. Sebab kasih sayang itu yang ada pada diri manusia boleh menyebabkan manusia boleh memaafkan orang. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi daripada itu. Jadi Allah Ta'ala ada perasaan sayang. Sayang Allah Ta'ala itulah menyebabkan Allah Ta'ala boleh mengampunkan manusia. Begitu. Baik. Dalam ayat ni dikupas lagi oleh Imam Abu Zurah. Kat sini ni anda tengok komentar daripada Imam Abu Zurah banyak yang menarik lah. Antara komentar yang dibawa oleh Imam Abu Zurah di sini, dia kata dalam ayat ni Allah Ta'ala mulakan dengan nama Al-Ghafur dulu, baru sebut nama Dzu Ar-Rahmah. Dia sebut Maha Pengampun dulu, baru dia sebut nama penyayang Allah. Baru dia sebut sifat penyayang Allah Ta'ala. Kata Imam Abu Zurah, inilah menjadi dalil takhalli perlu didahulukan berbanding tahalli. Apa benda takhalli dan apa benda tahalli? Takhalli ni adalah kita ni hidup, kita ni dalam diri kita ni ada akal dan satu lagi ada hawa nafsu. Bila kita ada akal, ada hawa nafsu, sifat bagi hawa nafsu tu dia akan menyeru kepada kejahatan. Adapun akal, dia akan kontrol kejahatan kita, mengkontrol hawa nafsu kita daripada melakukan kejahatan. Itu dua perkara, akal, satu lagi nafsu. Taib. Bila kita sebut ada nafsu, maka di situ tu timbul wacana yang disebut sebagai sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Sifat tercela ni seperti riak, suma'ah, sangka jahat dan sebagainya lah, mudah marah kan. Jadi itu dipanggil sifat mazmumah. Jadi manusia yang sempurna itu, dia adalah orang yang telah berjaya membuang sifat mazmumah daripada diri dia. Jadi proses untuk menghilangkan sifat mazmumah yang ada pada diri dia itu, dia panggil takhalli. Dia panggil takhalli pada kalimah khala. Khala ni maksud kosong. Proses mengkosongkan sifat-sifat tercela dalam diri manusia. Itu maksud dia. Jadi ada satu lagi dia panggil tahalli. Tahalli ni maksud pengisian. Kita nak isi Jadi apa yang kita nak isi ni? Yang kita nak isi lah sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji maksudnya seperti sifat sangka baik pada orang, sedekah, bersangka baik dengan Allah dan sebagainya lah. Itu dipanggil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Jadi bila kita pergi pada sifat terpuji, di situ dia ada satu proses dia panggil tahalli, pengisian. Jadi bila kita timbul persoalan mana nak didahulukan, kita mulakan dulu dengan pengisian sifat-sifat terpuji dulu ke, ataupun kita kena pergi kepada proses membuang sifat mazmumah dulu. Itu satu persoalan. Jadi Imam Abu Zurah dia kata perlu didahulukan takhalli berbanding tahalli. Perlu didahulukan takhalli berbanding tahalli. Perlu didahulukan proses menghilangkan sifat mazmumah terlebih dahulu, baru pergi pada yang kedua, iaitu kita mengisi sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Ni kata Imam Abu Zurah. Orang tanya apa dalilnya? Ayat Quran ni lah. Sebab Allah Ta'ala memulakan menyebut nama Al-Ghafur berbanding Ar-Rahmah. Jadi bila sebut Al-Ghafur, bermaksud Allah Ta'ala nak ampun dosa. Jadi bila nak ampun dosa, kita mesti ada usaha untuk hilangkan kekotoran hati.
Kata Imam Abu Zurah, taqdimut tathhir ala tajmil. Dia kata, itu ayat Imam Abu Zurah. Taqdimut tathhir ala tajmil. Dahulukan proses pembersihan berbanding pencantikan, mencantikkan. Jadi ada proses membersihkan. Ini bersihkan dosa. Jadi bersihkan dosa tu Al-Ghafur. Al-Ghafur. Lepas tu tajmil, mencantikkan sifat rahmah. Begitu. Ini wacana orang-orang tasawuf lah. Orang tasawuf sukalah bincang macam ni. Begitu. Tak apa. Itu sebagai penambahan daripada pembincangan ayat ni. Sebab anda tengok kupasan daripada Imam Abu Zurah tu agak menarik. Begitu. Baik. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni pemurah penyayang. Allah Ta'ala ni pengampun dan dia ada penyayang dia. Lalu Allah Ta'ala pun sebut, lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Tuhan yang pengampun dan penyayang itu, Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah Ta'ala nak datangkan azab kepada mereka dengan segera, benda tu boleh dibuat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Kalaulah Allah Ta'ala nak memberikan azab dengan apa yang mereka usahakan, dengan apa yang mereka lakukan itu, la'ajjala lahumul azab, sudah pasti Allah Ta'ala boleh segerakan azab pada mereka. Boleh, tak ada pelik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak segerakan. Kenapa? Tadi Al-Ghafur Dhu Ar-Rahmah. Jadi Allah Ta'ala sebut dia ada sifat pengampun, dia ada sifat memberi kasih sayang dia. Orang tanya apa bukti? Buktinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak segerakan azab, dia boleh buat, tapi dia tak segerakan azab. Kenapa? Dia bagi peluang lagi kepada mereka untuk bertaubat. Begitu, bagi peluang. Kalau kita pergi dari sudut akar kata, yu'khazu ni asal maknanya adalah ambil. Tapi di sini bermaksud dengan memberikan azab. Memberikan azab. Lalu, tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala akan azab bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka usahakan. Apa maksud kasabu di sini? Kasabu ni maksudnya dia usaha. Apa yang diusahakan untuk nak dapat hasil. Itu dah panggil kasabu. Jadi, apa yang mereka lakukan pula? Ada ulama' tafsirkan yang dimasukkanlah dosa dan maksiat. Yang ni merujuk kepada orang Islam yang tidak syirikkan Allah, tapi melakukan dosa dan maksiat. Ada pula ulama' tafsir mengatakan maksudnya adalah syirik kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan mereka, Allah Ta'ala kalau nak bagikan azab kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan, Allah Ta'ala boleh segerakan. Jadi apa yang mereka lakukan? Kalau mereka itu adalah orang Islam, maksudnya adalah mereka melakukan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala nak bagi kehancuran kepada orang Islam yang melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan segera, dengan azab di dunia. Boleh. Tak pelik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Kalau kita nak kata orang kafir, boleh juga. Iaitu apabila mereka syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun ada tafsiran yang kata yang ketiga adalah lebih jahat daripada orang mukmin yang melakukan dosa maksiat, lebih jahat daripada orang syirik, iaitu mereka melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan melakukan bid'ah daripada agama Islam. Dia kata bahawasanya tidak ada kehidupan lepas mati, contoh. Itu bid'ah. Dia mengatakan apabila kalau ada orang mati, hidup lepas mati pun tidak ada pertemuan dengan Tuhan, itu bid'ah. Itu bid'ah. Itu lebih jahat lah. Jadi disebabkan kejahatan itu, Allah Ta'ala nak bagi azab, memang boleh Allah Ta'ala bagi azab. Tapi tak, Allah Ta'ala lengah-lengahkan azab daripada disegerakan kepada mereka. Kata Allah. Baik. Di sinilah timbul perbahasan. Apakah Allah Ta'ala boleh memberi rahmat kepada orang kafir? Satu persoalan. Sebenarnya, ada dua pendapat dalam isu ni. Ada pendapat kata Allah Ta'ala tidak memberi rahmat kepada orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan Allah Ta'ala memberi rahmat juga kepada orang kafir. Antara dua pendapat, pendapat yang paling kuat mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat juga pada orang kafir. Apa dalil? Yang pertama, ayat ni, iaitu Tuhan melengahkan azab daripada dikenakan kepada mereka. Bila Allah Ta'ala melengahkan azab, itu rahmat Allah Ta'ala bagi pada orang kafir. Allah Ta'ala melengahkan azab kepada masyarakat Mekah, Quraisy pada ketika itu, walaupun mereka lawan Nabi, walaupun mereka melakukan bid'ah pada ajaran Nabi, dia orang lakukan penipuan terhadap ajaran Nabi, mereka menganjing Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala lengahkan. Bermaksud itu Allah Ta'ala memberi rahmat kepada orang kafir. Satu. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah Tuhan bagi nikmat dunia kepada mereka seperti kekayaan. Mereka kaya. Kaya ni, jadi kaya ni rahmat daripada Allah. Jadi orang kaya ni buat berlaku juga pada orang kafir, menandakan orang kafir itu pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, kalau kita pergi dalam wacana Ahlussunnah wal Jamaah, orang Sunni ni, dalam wacana Sunni, tidak pelik bagi Allah Ta'ala untuk memberikan syurga kepada orang kafir. Itu tak pelik bagi Allah Ta'ala dalam wacana Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan sistem yang dia buat. Allah Ta'ala ni, kalau kita belajar ilmu akidah
ilmu aliran Asy'ariyah, dia akan bincang tentang sifat wajib bagi Allah, sifat harus bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah. Antara yang dikatakan sifat mustahil bagi Allah adalah Allah Ta'ala tidak akan terikat dengan sistem yang dia buat. Tak terikat. Kalau Allah Ta'ala terikat dengan sistem dia buat, itu dah gambarkan Allah Ta'ala lemah. Itu mustahil bagi akal apabila kita fikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala nak bubuh orang dalam syurga atau neraka ni, itu sifat harus bagi Allah. Allah Ta'ala boleh bubuh orang mukmin dalam neraka, Allah Ta'ala boleh bubuh orang kafir dalam syurga. Tak pelik bagi Allah. Benda tu dalam wacana Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila kita tengok daripada 3 pengujahan itu menjadi bukti bahawasanya memberi rahmat kepada orang kafir yang dilakukan Allah Ta'ala ni memang boleh berlaku. Benda tu memang boleh berlaku. Lepas tu ada pandangan yang mengatakan tak boleh berlaku. Sebenarnya pandangan itu tidak mempunyai asas yang kukuh. Tidak mempunyai asas yang kukuh. Sebab yang pertamanya dia bercanggah dengan nas Al-Quran yang kita dah cerita dalam ayat ni. Allah Ta'ala lengahkan azab yang diberikan kepada orang kafir Quraisy pada ketika itu. Itu dah Allah Ta'ala bagi rahmat. Tidak kata, oh tak, Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Betul Al-Quran? Dah bercanggah dengan ayat Al-Quran. Satu. Yang keduanya bercanggah dengan realiti. Sebab realiti kita tengok orang kafir tu ramai yang kaya-kaya. Contohlah kan. Orang-orang jahat kaya. Ada berlaku. Realitinya berlaku. Jadi di situ kita akan simpulkan pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala tidak memberi rahmatnya kepada orang kafir ni tak tepat. And apatah lagi kita kena ingat antara nama Allah Ta'ala ni adalah Ar-Rahman. Yang mana Allah Ta'ala akan bagi rahmatnya bukan kepada orang Islam saja, bahkan dia beri juga kepada orang bukan Islam. Begitu. Kalau kita nak tengok wajah lain tu konsep istidraj. Al-istidraj. Al-istidrajnya Allah Ta'ala bagi nikmat banyak dekat dia. Cumanya Allah Ta'ala bagi tu dengan tujuan untuk melorongkan dia lagi daripada kufurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada, tak apa. Tak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala nak segerakan azab, memang Allah Ta'ala boleh buat. Kalau Allah Ta'ala jadikan kepada mereka ni azab untuk disegerakan, tak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bal lahum mau'idun. Bahkan Allah Ta'ala kata sampai satu waktu yang dijanjikan. Jadi Allah Ta'ala kalau nak bagi pun sampai waktu yang dijanjikan nanti. Dia lengah-lengahkan, nanti sampai masa baru dia bagi kebinasaan kepada mereka. Jadi bila sampai time itu, kata Allah, lan yajidu min dunihi mau'ila. Pada ketika itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkannya daripada dia mencari tempat pelindung. Tak ada siapa dah. Tempat pelindung paling baik hanya Allah Ta'ala aja. Lain tak ada dah. Kata Allah. Jadi bila Allah Ta'ala kata mau'id, mau'id ni pada kalimah wa'ada. Wa'ada ni makna janji. Kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata ayatun nifaqi salas. Tanda orang munafik ni 3. Salah satu Nabi kata idza wa'ada wakhla wa iza wa'ada ikhtalafa. Nabi SAW kata bila dia berjanji, dia menyalahi janji. Ikhtalafa. Wa'ada ikhtalafa. Bila dia berjanji, ikhtalafa, dia menyalahi janji. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah mau'id. Wa'ada, mau'id. Mau'id ni maksudnya satu waktu yang dijanjikan. Satu waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, ni korang duk buat kafir ni, duk lawan-lawan tu. Kau ingat Allah Ta'ala nak biar? Tak. Allah Ta'ala bagi juga azab kamu ni. Allah Ta'ala bagi azab juga kamu. Cumanya bila Allah Ta'ala nak bagi azab? Tunggu masa yang dijanjikan. Itu maksud dia. Apa maksud mau'id di sini ni? Ada 2 tafsiran ulama. Yang pertama, Imam Abu Zur'ah kata, yang dimaksudkan mau'id di sini adalah perang Badar. Sebab melihat kepada sudut turun ayat ini, dia merujuk yang ayat ini diturunkan berkait dengan kafir Quraisy yang mereka lawan Nabi SAW. Mereka melakukan banyak pendustaan atas nama Islam. Mereka buat bid'ah pada agama Islam. Jadi mereka ni duk buat jahat begitu tu, mereka ni bakal dikenakan kebinasaan juga. Cumanya bukan pasal Mekah. Sampai satu ketika lagi. Ketika nanti. Bila? Tu, tahun kedua Hijriah, iaitu berlakunya perang Badar, yang mana geng-geng kafir ni kalah. Kita baca dalam kisah yang kita dah cerita sebelum ni. Kita baca kisah antara yang ketara sangat, namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa dia Umayyah bin Khalaf? Antara pembesar Mekah pada ketika itu, yang dia ni asalnya adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Jadi dia ni antara yang kurang ajar. Dia antara yang pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia kata, Nabi Muhammad, kami nak masuk Islam. Tapi dengan syarat, bila kami berjumpa dengan kamu, jangan ada buat orang miskin tu. Dia merujuk pada orang Islam yang lain lah. Jadi itu biadab. Dan dia itu antara yang telah mati dalam perang Badar. Dalam perang Badar tu dia mati. Jadi bermaksud mau'id di sini ni merujuk pada perang Badar. Itu tafsiran daripada Imam Abu Zur'ah. Ada tafsiran kedua mengatakan yang dimaksudkan dengan mau'id di sini adalah hari kiamat.
Maksudnya mungkin korang tak mati dalam perang Badar, tapi korang kena ingat korang akan mati, korang akan teruk berhadapan dengan Allah di alam akhirat nanti. Itu tafsiran yang kedua lah, begitu. Dan ketika itu, bila sampai ketika itu, kamu nak cari ruang untuk nak selamatkan diri, memang tak ada. Memang tak ada. Tak ada ruang dah untuk nak selamatkan diri, tak ada dah. Kan? Ketika itu tempat kita berlindung hanya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sambungan ayat kata Allah, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Jadi Allah Taala cerita dah tentang kebinasaan Allah Taala buat kepada manusia ni, sengaja dilengahkan. Tapi kalau nak buat kat dunia memang boleh buat. Sekarang ni ada tak satu sejarah ataupun satu kisah yang telah berlaku secara realiti yang Allah Taala dah bagi azab kepada mereka semasa di dunia? Ada ke tidak? Satu soalan. Jawapannya ada. Apa dalilnya? Sambungan ayat. Allah Taala kata watilkal qura. Begitulah al-qura. Al-qura ni kita terjemah sebagai, asal makna qura ni pekan. Kita ni kalau kita baca dalam Al-Quran, ada 3 kalimah yang selalu digunakan merujuk pada tempat. Yang pertama adalah Madinah. Yang kedua dia panggil qaryah. Qura ni qaryah lah. Qaryah ni kalimah mufrad. Kalimah jamak ni qura. Yang ketiganya Badiah. Badiah. Apa beza 3 kalimah ni? Madinah ni kita terjemah sebagai kota. Kalau kita nisbahkan kat Malaysia macam Kuala Lumpur tu lah. Kota Adapun Badiah. Badiah ni kampung. Tempat di situ ada tanah, ada pertanian, ada penternakan. Kita pergi dekat pendalaman contoh. Kita pergi, kita nak jumpa pertanian ada, kita nak jumpa penternakan ada belaka. Tapi bila sebut kota, penternakan dan pertanian tu tak ada. Tetapi barang-barang tu ada. Macam mana barang-barang tu ada? Sebab orang ambil daripada Badiah bawa pergi ke kota, gitu. Adapun qaryah, dia adalah kota, tapi kota tu dia ada juga pertanian dan dia ada juga penternakan. Dia ada. Jadi dia kota. Tapi dalam kota tu ada tempat orang cucuk tanam, ada tempat orang pertanian. Dekat kota, tapi ada juga tempat orang bela lembu, bela kambing, bela-bela kita panggil sebagai pekan. Itu beza 3 kalimah. Badiah, yang ni kalau kita terjemah sebagai perkampungan, tempat yang ada cucuk tanam, ada padi, ada apa, yang tu dipanggil sebagai Badiah. Yang kedua dipanggil Madinah, kota, yang tidak ada tempat orang pertanian, tak ada, tapi nak sayur ada, sebab daripada Badiah hantar kepada kota. Yang ketiga dia panggil qaryah. Qaryah ni tengah-tengah, kan? Dia kota, tapi dalam masa sama ada tempat pertanian, dia ada juga penternakan. Yang kita terjemah sekarang ni sebagai pekan. Itu terjemahan kita lah, begitu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala guna kalimah qura, qaryah. Dia tak kata Madinah, dia tak kata Badiah, dia tak kata. Jadi Allah Ta'ala nak gambarkan watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Begitu, itulah qura. Gambarkan tempat yang ada pertanian, kota pun ada pertanian, ada penternakan, yang telah kami binasakan mereka lamma zalamu, ketika mana mereka melakukan kezaliman. Siapa dia yang dimaksud Allah Ta'ala ni? Orang dululah. Kan? Siapa dia? Kaum Ad contoh, kaum Thamud sebagai contoh, kaum Lut alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, kan? Mereka ni sebenarnya kalau kita tengok, tempat mereka ni ada pertanian, ada penternakan, dan tempat mereka adalah kota. Dia bukan Madinah macam Kuala Lumpur tu, bukan. Macam Madinah Munawarah, bukan. Itu kita beza perkataan itu. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau ada tak Allah Ta'ala telah binasakan golongan-golongan terdahulu dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan, dan azab tu diberikan semasa di dunia? Ada ke tidak? Jawabnya ada. Jadi Allah Ta'ala pun sebut ni, ada tu apa? Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Kata Allah Ta'ala, itulah kampung-kampung, itulah tempat-tempat yang mana kami telah binasakan mereka. Yang ni orang panggil iqtida'un nas, dia panggil. Allah Ta'ala sebut itulah kampung-kampung. Sebenarnya bukan kampung, merujuk kepada penduduk kampung. Begitu. Kampung tu kalau binasa tak ada isu pun, tapi ada orang duduk kat situ, itu isu dia. Yang kami binasakan mereka lamma zalamu, ketika mana mereka melakukan kezaliman. Sebab itu ada orang bangkit, apakah Allah Ta'ala binasakan dengan sebab kekufuran? Apakah Allah Ta'ala boleh azab masyarakat itu dengan sebab kesyirikan? Satu persoalan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyatakan Allah Ta'ala tak binasakan masyarakat yang musyrik sekiranya mereka saling melakukan islah. Ayat Quran, surah Hud ayat 117. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kamu tidak akan membinasakan penduduk sebuah tempat dengan kezaliman kalau mereka saling melakukan islah.
saling melakukan kebaikan. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah negara yang diperintah oleh orang bukan Islam dan penduduknya pun bukan Islam. Jadi di situ kita akan faham Allah Ta'ala tidak akan binasakan dengan sebab masyarakat itu tidak beragama Islam. Tak. Satu. Yang keduanya, kita baca Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang dipayungi rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan. Jadi padahal yang merintah kerajaan itu adalah Balqis yang dia tidak beragama Islam. Jadi maksudnya Allah Ta'ala tak akan binasakan dengan sebab kekufuran. Tak. Tapi Allah Ta'ala binasakan apabila mereka melakukan kejahatan. Apabila mereka dah menindas, baru Allah Ta'ala bagi kehancuran. Allah Ta'ala binasakan kaum Ad sebagai contoh. Wa yunhituna al-jibala buyuta. Hebat pembangunan mereka. Sebenarnya mereka bukan semata-mata berlawan dengan Nabi itu dalam maksud kekufuran, tapi mereka berlawan dengan Nabi apabila Nabi meminta kepada mereka jangan menindas orang lain. Serupa juga berlaku kepada kaum Madian, kaum Madian. Merujuk pada era zaman Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka tipu dalam timbangan. Perniagaan mereka tu mereka tipu dalam timbangan. Ketara sangat. Jadi disebabkan penipuan itu ketara sangat menyebabkan Allah Ta'ala bagi kebinasaan kepada mereka. Jadi bukan semata-mata mereka tidak beragama Islam. Bukan semata-mata mereka syirikkan Allah. Tapi rupa-rupanya dibinasakan Allah Ta'ala tu ada faktor-faktor yang lain sama. Iaitu apabila mereka melakukan penindasan, penyelewengan, tipu dalam timbangan. Itu yang menyebabkan Allah Ta'ala bagi kebinasaan kepada kaum-kaum terdahulu. Begitu. Type. Okey, type. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala kata, itulah penduduk-penduduk negeri-negeri yang telah kami binasakan mereka ketika mana mereka melakukan kezaliman. Menarik dalam ayat ni, Allah Ta'ala kaitkan binasa itu dengan kezaliman. Mereka melakukan kezaliman. Apabila mereka itu tipu di timbangan, itu zalim. Apabila mereka tindas orang miskin, itu zalim. Itu maksud dia. Gitu. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan kami jadikan bagi kebinasaan kepada mereka itu sebagai waktu yang dijanjikan. Bermaksud Allah Ta'ala ni dia bukan terus bagi azab. Tak. Dia bagi dulu. Dia bagi peluang. Bagi masa dulu. Dah sampai satu ketika kalau melampau, baru dia bagi azab. Tu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala berinteraksi dengan manusia yang kufurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengajaran kita boleh ambil daripada ayat yang pertama. Kita boleh hidup dengan baik pada hari ini kerana Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita. Kita ni Alhamdulillah hidup baik lah, apalah, okey lah apa. Sebenarnya Allah Ta'ala meletakkan rahmat dia kepada kita. Payung rahmat daripada Allah Ta'ala kepada kita menyebabkan kita ni boleh jadi baik. Begitu. Sebab itu macam anda teringat ada ucapan daripada Ajim, Abdullah Haji Mistiar. Dia pernah kata, sebenarnya kita ni ada aib. Setiap kita ni ada aib. Tetapi aib kita tidak diketahui oleh orang kerana Allah Ta'ala bagi rahmat dia untuk tutup aib kita. Jadi kerana Allah Ta'ala lah menyebabkan orang tak tahu aib kita. Begitu. Apatah lagi dalam hadis Nabi Muhammad pernah sebut, Nabi kata, man satara aiba akhihi satarallahu aibah. Nabi SAW kata, barang siapa yang tutup aib saudaranya, Allah Ta'ala akan tutup aib dia. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni boleh hidup ni sebab rahmat Allah Ta'ala lah. Kalau tak kerana rahmat, kita tak boleh hidup. Kita ni nampak baik sebab rahmat pada Allah. Kalau kita ni kalau Allah Ta'ala tak bagi rahmat, kita ni diketahui orang jahat, orang tak baik. Begitu. Sebab tu sentiasalah berharap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Satu. Yang keduanya, Tuhan memberi peluang kepada manusia untuk bertaubat. Justru gunakan peluang itu untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Ta'ala ni bila dia tengok manusia melakukan kejahatan, dia bagi peluang untuk manusia itu boleh bertaubat dengan pelbagai cara lah. Dia bagi ruang dengan dia pamerkan azab, dia cerita azab. Yang bila kita dengar cerita azab, takut-takut kita boleh kembali pada Allah. Dia apa lagi? Dia tunjuk tentang kebinasaan yang telah dihancurkan pada orang-orang dulu. Sengaja dia tunjuk begitu supaya bila kita baca, kita pun bertaubat pada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala dia nak bagi kita ni azab semasa kita melakukan maksiat, boleh. Tapi sengaja dilewatkan sebab sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Gitu. Dua. Yang ketiga, kita tidak tahu bilakah kita akan mati. Kita tak tahu. Justru bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah. Sebab itu kita kena berhati-hati daripada melakukan kejahatan. Dan kalau kita sudah melakukan kejahatan, kita perlu bertaubat kepada Allah SWT. Dan kalau kita melakukan kejahatan itu berbentuk menindas orang lain, kita kena minta maaf dengan orang itu. Minta halal dengan dia. Ini peluang yang diberikan Allah Ta'ala sebelum kita mati. Bimbang, apabila kita dah mati, kita dah ada tempat lain lagi untuk kita nak bergantung. Itu kita kena ingat lagi, insyaAllah. Baik. Sama dengan ayat kata Allah Ta'ala, wa isqala Musa li fatahu
la abrahu hatta ablughu majma'a al-bahrain aw amdi huqba. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam sambungan akan datang, dan insya-Allah ayat 60 ini permulaan bagi kisah pertemuan Nabi Musa AS dengan Khidir AS. Itu insya-Allah kita akan bincang dalam siri akan datang. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Okey, kita tengok soalan. Berikan Allah Taala sebelum berdakwah pada golongan Muslim yang pesimis dan skeptik dengan agama mereka sendiri. Hujah je lah. Orang macam ni selalunya dia perlu kepada hujah. Skeptical kan. Dia banyak soalan-soalan dia. Dia soal satu, soalan dua. Yang ni kita kena ada kekuatan hujah lah. Tu je lah. Belajar hujah kuat-kuat untuk jawab hujah mereka. Okey, ada soalan lain? Okey, ada soalan, ada pertanyaan. Kalau ada siapa nak berbual dengan Ana, tekan butang invite. Invite, Ana kita boleh sembang lah kalau nak berbual dengan Ana. Sila. Ana buka masa sikit. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.